Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di channel Med Hospital bersama Cikgu Hafizul. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan button loceng di sebelah. Welcome to my channel. Please subscribe and share. And don't forget to comment also. Okay, hari ini kita nak masuk tentang permutation. Hari itu part 1 kita dah masuk combination. Combination dengan permutation apa beza dia? Combination, order is not important. Permutation, order is very important. Ini beza dia yang ramai tak tahu. Bahaya tu cikgu dah revise sikit. Soal kita boleh catch atau kita boleh tahu soalan tu berkaitan dengan permutation or combination. Kita bergantung kepada dia punya keywords. Kan kita dah bagi tahu sini contoh organize, nampak je permute, sort ataupun perkataan form, arrange, shuffle, pin, code, password. Ini sebenarnya memudahkan banyak dari segi kita punya soalan, sebab kita tahu soalan tu combination ataupun permutation pula tersasul pagi-pagi ni. So daripada keyword yang cikgu bagi ni, kita sebenarnya boleh membantu walaupun tidak membantu banyak. Kadang-kadang dia quite tricky, so kita kena tahu juga sendiri. So sebenarnya permutation dia order very important. Maksud dia macam mana? Contoh kita ada A dengan B. Maknanya ada dua orang lah, seorang Abu, seorang Bobby. Dia nak duduk pada dua tempat. Kalau combination, ini cerita pasal combination dulu. Kalau combination, kita nak letak dua orang ni, Abu dengan Bobby ni, kita cukup je dengan AB. Maknanya dia dah memang duduk sebelah-sebelah. Dia dah tak ada, maknanya order is not important, maknanya dia tak kisah Abu belah kiri ke, Bobby belah kanan ke, tak kisah. Tapi kalau permutation, dia very important. Maknanya kita letak AB dekat sini. Sekarang Bobby belah kanan kan? So sekarang ni order is very important. Bermaksud kita kena ikut juga. Mungkin Bobby duduk belah kiri pula, Abu duduk belah kanan pula. Itu maksud dia, order is very important. Contohlah macam password kan. Contohlah password Maybank to you ke apa-apa kan. Contoh password dia kena ikut betul-betul. Password Facebook ke dia kena ikut. Kalau salah sikit dia tak ada huruf besar, capital letter, akan jadi salah. Itu maksud dia. So very important. So kita tanpa membuang masa, sekarang ni kita nak pergi recap dulu. Cikgu nak, sebenarnya permutation ni dia adik-beradik ada ramai tanya kan. Adik-beradik dengan apa nama ni? Factorial. Ada cikgu-cikgu banyak mengajar juga berkaitan dengan factorial, dan ada setengah cikgu tu dia tak nak pening-peningkan student berkaitan dengan factorial. Sebab apa? Permutation ni only akan ada dekat paper 1 only. Paper 1 soalan nombor apa Soalan nombor 23, 22, 24 lah, lebih kurang macam tu. Ada satu je bukan 4. Ini dia punya setiap tahun dia punya pertukaran nombor saja kan. So dia 4 markah saja. Paper 1 kita tahulah cara pemarkahan dia, direct answer, kalau betul kita dapat jawapan kan. So kita boleh tengok macam tu lah. Boleh. So kita jangan pening-pening sangat. Setengah buku tu dia ada banyak bagi soalan yang terlalu hot. So kita jangan terlalu fikirkan, sebab cikgu tengok atas cikgu punya pemerhatian, observation. Kita tengok soalan SPM is very, taklah terlalu susah sangat. Dia very simple sebenarnya. So kita jangan pening-pening kepala kepada soalan yang terlalu susah sampai kita pun jadi lupa yang senang. Lebih baik kita kita kuatkan, kita strong kita punya basic knowledge dulu. Okay. Untuk video cikgu ni pun banyak membantu. Mungkin dalam 60% dan the other 40% kamu kena banyak buat latihan sendiri. Boleh? Okay. Introduction. Introduction baru So kita nak terangkan beberapa perkara lah berkaitan dengan topik permutation. So contohlah ni kita terus okay, kita pergi. So yang paling penting kita relax dulu So kita bagi contoh. Ada 4 huruf. Nak tulis apa okay. Hebat, sebab kita nak jadi orang yang hebat, bukan hebat belajar je kan. Semua bagus. Hebat sasiah, hebat akhlak, hebat ibadah, semua kita nak yang tu, baru kita jadi orang yang hebat. So contoh kita ada 5 huruf ni, H, E, B, T, B, A, T. So sekarang ni kita nak isi, okay, kita ambil cikgu ambil yang ada 5 tempat kosong. Kita nak isi dalam ni. Sekarang ni dia adalah permutation. So macam mana? Ada setengah cakap, okay, dia ada 5P5. Betul ke tak? Betul. Dia ada 5N, dia punya nilai N, kita ada ruang kosong, ada 5. So, jadi 5P5. Ataupun, setengah orang dia lebih suka, dia nak lebih mudah, dia terus tulis, kalau ada 5 huruf, nak letakkan dalam 5 tempat, dia akan jadi 5 factorial. Boleh. Setengah orang dia suka pakai factorial ni, dia tak suka pakai 5P5 ni. Dan kalau nak senang, apa lagi? Okay, dia sebenarnya macam mana? Yang ini adalah 5 factorial yang kita tulis ni, sebenarnya dia adalah, dia without repetition. Dia dah memang untuk mengira permutation yang without repetition. Contoh, kita isi dekat sini. Contoh, sini ada choice, ada 5 lah. H, E, B, A, T. Betul. So, yang satu lagi tak boleh pakai dah. Bila kita dah letak 1, dia akan jadi 4 kan. So, ada 4 pilihan lagi. Lepas tu jadi 3. Lepas tu jadi 2. Lepas tu dia jadi 1. Ini nama dia with repetition ke? Without, sayang Allah, silap. Ni without repetition. Untuk formula ni memang dah without.
Kebanyakan soalan ni semua nak without. Tapi kadang-kadang ada juga soalan nak yang with repetition. So kita kena ada knowledge at least sikit lah untuk kita membantu kita untuk menjawab. Okey, kalau with repetition macam mana? Sayang-sayangku. Hey sayangku macam mana? Kalau ada 5 juga tapi with repetition. Dia allow repetition. Dia membenarkan pengulangan. So bermaksud macam mana? Okey, mula first ada 5 choice. Second tadi kalau dia tak boleh repeat dah, dia akan jadi 4. So tak, kat sini boleh repeat juga. 5 ni masih lagi boleh pakai. So dia akan jadi macam ni. Sini pun boleh 5 lagi boleh letak sebab dia boleh repeat. Yang ini maksud yang tersirat yang ramai lagi orang abaikan. Allow with repetition. Ini cikgu buat standby lah. Standby untuk kita ada knowledge sendiri. Boleh. So kalau macam 5, 4 ni maknanya sebenarnya ada cara lain. Sebenarnya macam ni je. 5 darab time 4, time 3, time 2, time 1. Kamu akan dapat juga sama macam ni. Ataupun sama dengan ni. Ini pun boleh. Ni. Darab saja. Kita akan dapat 5 power 5. Boleh. Boleh ke tidak? Boleh cuba? Okey, contoh lain. Kita ambil tadi ini sekarang 5 ada 5n. Kita nak isi 5 tempat kosong. Sekarang cikgu ubah. Cikgu padam sikit. Lambatnya padam. Okey, kita ambil contoh. Ambil 4 ya. Okey, kalau 4 ada 4. 1 2 3 4 yang without repetition macam biasalah. So kita selalu student akan tulis pi pula. 5p4. Betul dah tu. Tak apa. Kita sebenarnya soalan permutation memang banyak sangat cara kan. Cikgu bagi cara lain. Tak apa. Kita fokus kepada answer. Answer memang sama. Itu kita boleh terima. So akan jadi 5p4. Maksudnya macam mana? Di ni ada 5 cara. Lepas tu pergi sini ada 4. Lepas tu jadi 3, jadi 2. Sebenarnya sama Kita darabkan 5 darab 4 darab 3 darab 2. Sama jawapan dengan 5, 4p4. Ada mak. Dah tersasul banyak dalam pagi ni kan. So kalau ada 4. Okey. Tapi ni allow repetition. Yang ini yang case biasa. Case biasa macam ni lah. Ini in case. Kalau dia nak allow repetition. Sebenarnya bentuk dia macam mana? Bentuk dia macam ni. 5. Dia boleh ada choice 5 lagi. Ada choice 5 lagi. So dia akan jadi 5 power 4. Ini kena tengok betul-betul. Hadamkan betul-betul. Cikgu tak nak kamu salah yang ini. Okey, boleh? Boleh. Jadi kita pergi tengok pada tips seterusnya. Ini introduction baru Ini belum soalan. Nanti kita akan tengok contoh-contoh soalan dia. Ada beberapa sahaja cikgu akan tekankan kat sini. Yang lain kamu kena buat latihan drill sikit. Banyak-banyak supaya kamu boleh dapat. Okey, kita pergi tengok lagi. Come on. Semangat. Okey, kita pergi tips dulu. Tips sikit-sikit lah. Sebab setengah cikgu dia akan ajar menggunakan tips. Cikgu akan guna tips juga. Tips untuk cikgu lah. Untuk cikgu bagi kamu senang lagi. So ada beberapa lah yang cikgu suka kongsikan. Ni kongsikan ya. So contoh ada tadi ni. Hebat. Alright. Ni satu. Contoh. Okey. Kita ada 5. Kita nak isi 5. Ini tips nombor 1. Number 1. Ting. Tips nombor 1. 5 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nak isi dalam 5. Sebenarnya yang cara yang paling mudah kita boleh buat 5 factorial. Ataupun tadi yang kamu lah. Ramai student cakap 5p 5. So jangan terkejut lah bila cikgu sebut 5 factorial. Sebenarnya dia sama je dengan 5p5. Sama. So cikgu dah bagi tips dulu. Tapi untuk memudahkan cikgu tak nak kamu fikir banyak. So kamu pegang pada benda ni dulu. Kalau kamu dah master nanti kamu boleh berpegang pada ni lah cara shortcut sikit. Sebab apa cikgu suka? Cikgu Hafizul suka yang ni. Sebab apa cikgu? Sebab 5p5 ni dia macam susah sikit nak kira. Yang ni dia sebenarnya senang. Sebenarnya dia adalah 5, 3, 2, 1. Kan dia tanpa menggunakan kalkulator pun sebenarnya kita boleh kira dah sebenarnya. Tapi tak apalah, kita buat je dulu. So kita pergi nombor 2. Nombor 2 apa? Nombor 2 contoh. Okey. Dia ada ni perkataan hebat. Kita nak isi satu je tempat kosong. Rasa berapa? Kamu akan tulis macam mana? 5p1 betul. Sebenarnya kalau cikgu akan buat ada 5 orang nak bagi duduk satu kursi. Rasa-rasa ada berapa cara? 5 orang duduk satu kursi. Sebenarnya ada 5 cara. Kan? 5 cara. Cara yang pertama H. Cara yang kedua apa? A. Cara yang ketiga apa? B. Cara yang keempat apa? A. Cara yang kelima apa? T. Itu maksud dia. So kalau nampak je satu, contoh lah macam ni. Sini dia nak isi A, B. Sebenarnya terus tulis 2. Ataupun nak tulis ada yang nama tulis 2p1 pun boleh juga. So dia nak nampak, cikgu nak bagi kamu nampak sahaja apa kegunaan factorial tu juga, apa kegunaan shortcut. Sebab masa sangat penting kan, very important dalam kita nak jawab exam. So yang terus-terusnya cikgu nak kongsikan tanpa membuang masa. Macam ni lah kalau ada perkataan ni. Hebat. Kita nak isi 3. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. So cara yang paling dia ada satu saja, 5p3. Yang paling mudah lah. So 3 tips ni kita pegang. Nanti kita akan cuba go through one by one. Okay? Okay, kita masih lagi. Kita bagi example berkaitan dengan hebat. Okay, yang ini kita nak tengok case. Case yang dia cakap. Okay, kita pecahkan kepada 2 lah. Boleh? Dia nak, contoh dekat sini, dia nak vowel together. Together, Allah. Sebelah ni pula dia nak apa? Vowel separated. Yang terpisah. Okey, kalau vowel together, dia nak duduk huruf-huruf vokal ni duduk bersama-sama.
So dia ada satu cara yang mudah. So first kali kita ada perkataan, ada huruf hebat kan. Tengok betul. Ini penting ini penting dan sebenarnya mudah je kan. So kita ambil dulu vokal, letak yang sini, yang nak letak sama, cikgu letak E dengan E. Setuju? Setuju ke tak? Okey, cikgu letak sini, cikgu pecahkan sikit cikgu buat. Macam ni lah. Cikgu buatkan sini. Kita bayangkan satu bulat ni adalah rumah. Boleh? Rumah. Okey, EA dah settle. Apa yang lebih dia? So H yang belum, yang tak ditulis lagi adalah HBT. EA ni dia duduk bersama-sama. Kita bayangkan di satu rumah. H ni duduk rumah sama-sama dengan B ke tak? Ini masing-masing dengan rumah masing-masing. Seorang duduk seorang. Mungkin EA ni suami isteri kan. Sebelum ni dia tak kahwin. Lepas tu dia kahwin. Dia duduk sama-sama. Itu contoh. So sekarang ni kita nak buat, kita kena, cara dia sangat mudah. So ini yang kita nak, kita asingkan belah kanan. So yang ni dia akan jadi berapa? Ada dua tempat, dia akan jadi 2P2. Kita dah tak nak guna factorial lah. Maknanya untuk soalan-soalan cikgu cikgu tak pakai factorial langsung. Kita pakai P saja. Sebab nampak student ni lebih minat kepada benda-benda macam ni kan. Bila ada dua tempat kosong, nak isi dua orang, 2P2 kan. 2 and isi dengan 2. Isi dengan 2 tempat kosong. So kita ikut tu lah. So 2P2 yang darab ni. Darab ni, okey hati-hati Ini ada berapa rumah tadi? Ada 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, 4 rumah. Betul setuju? Bermaksud bila ada 4 rumah, kita boleh pusing-pusingkan dia kan. Mungkin kita boleh pergi ini, pergi H ni pergi belakang, B pergi tukar dengan T tukar dengan A. Kita boleh tukar-tukar semua. So bermaksud dia ada kaitan dengan P. So kita terus tulis 4P4. Boleh? Boleh ke tidak? Boleh. Okey. Dia sama juga kalau macam, kalau macam kita bagilah. Yang ni satu contoh. Contohlah, cikgu tak nak vowel, cikgu nak consonant together. Konsonan pula together. So macam mana pula cikgu? Konsonan together tak apa, kita tulis je H, B, T ni duduk satu rumah. Yang tinggal rumah yang masih lagi sendiri-sendiri, yang masih lagi tak kahwin, macam ni. So kita settle dulu dalam ni. Yang ni sebenarnya duduk serumah ni, kita kena kira, dia akan jadi 3P3. Sebab dia ada 3 tempat kosong, dalam tu ada 3 orang kat dalam rumah tu. So dia boleh beralih-alih kan. Mungkin H kat sini, mungkin H kat tengah, mungkin H kat sini, H kat hujung. Tu maksud dia boleh ber-TP3 tu. Okey, so sekarang ni kita nak tengok ada berapa rumah sekarang ni. Ada 1 rumah, ada 2 rumah, ada 3 rumah. Kita boleh terbalikkan dia. So kita ada 3 choice, so kita boleh buat 3P3 times. So very simple, sangat direct. So gini soalan ni memang selalu famous ada. So tolong memang kena tengok soalan ni. Okey, kalau vowel separated macam mana? Ramai orang cakap macam mana separated cikgu? Maknanya E dengan A ni tak boleh duduk sama-sama. So bermaksud macam mana? Okey, cara yang termudah dia sebenarnya dia ada kaitan dengan together. Kita ambil together. Okey, contohlah kita bagi contoh satu bulatan. Okey, ada 12 ni. Okey, macam mana cikgu nak cari yang dalam ni? Area dekat dalam. Tanah lah ini. Area dekat bahagian luar ni. Cara cikgu nak cari? Kamu akan cakap area keseluruhan yang besar untuk bulatan kan. Circle yang besar tolak circle yang kecil, betul. So kita menggunakan konsep yang sama. Boleh? Boleh? Okey, yang ni kita akan guna konsep sama tau. Okey, bermaksud kita nak susun ni. Kita akan macam ni kan. H E, B, A, T. Betul? Kita ambil, kalau susun semua sekali, dia akan jadi berapa? Yang bulatan besar, mewakili bulatan besar tadi, kita akan dapat 5, isi pula 5 tempat kosong. So, dia akan jadi 5P5. Macam tu saja. Lepas tu kita kena minus dengan vowel duduk together. Vokal duduk sama-sama. So, duduk sama-sama tadi, kita dapat apa? Ini kan? Vokal duduk sama-sama. So, kita boleh tolak terus direct. 4P4 times 2P2. Nanti tekanlah calculator, kamu akan dapat jawapan. Boleh? So, ni ada 2 lah, kena faham. Bila separated je, kena tulis macam tu. Kita ada, carikan dia together, lepas tu kita ambil yang keseluruhan, kita tolak yang dengan together tadi, kita akan dapat dia akan separated. Always separated. Kena ayat, kita tengok betul-betul lah. Tapi rasanya untuk SPM punya level, dia akan tanya sampai tu je. Kalau kamu belajar ke higher level, masuk matrik, dia akan tanya banyak lagi kan. Ada yang, ini hebat, tak ada huruf berulang kan. Cuba kalau H, E, B, A, T. Ini ada cara lain pula. Kita kena bahagi pula. Ni tak nak tengok lah. Yang ni sudah level degree semua dah belajar yang itu untuk permutation. So kalau konsonan pun sama juga. Kita ambil saja yang ni untuk konsonan separated tadi bawa separated, ni konsonan separated. Contoh ni contoh. Ni kamu boleh apply untuk semua lah. Kalau nombor pun boleh juga, tak ada masalah, dia sama. So kita ambil 5P5 minus 3P3 times 3P3. Okay, boleh tak? Ini contoh yang pertama lah, yang biasa kita guna. Nanti kita akan tengok pada nombor lah. Nombor pula macam mana. Okey, kita tengok dulu. Okey, sekarang kita nak bagi contoh lain pula. Yang cikgu terfikir pula, sepatutnya macam ni. Okey, hebat. Dia nak isi 5 tempat kosong juga. Boleh? 5 tempat kosong juga. Tapi kali ni dia nak, dia punya beginning kat depan, dia punya ends ni, kena vowel. Sini pun kena vowel. Macam mana? So, ini bawah dia ada EA. Ni pun E.
Ada orang dia asingkan ke depan satu, kira kat depan, kira kat belakang satu. Sebenarnya kalau dia sama, ni tips pada cikgu lah. Kalau dia sama, kita boleh ubah dia punya bentuk dia sikit. Macam mana bentuk dia? Bentuk dia kita bawa yang ni ke belakang. Sedangkan dia macam ni tau. Kita tengok Macam magic sikit, buat magic. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Kita bawa dia ke belakang, dia akan jadi macam ni. Tadi 1 akan jadi 2 lah ke belakang. So dia akan jadi dia lebih mudah untuk kita. Dia boleh ubah ke belakang kalau ini sama. Kalau lah tak sama, tiba-tiba ada E, A, I kat belah sini. So kita jangan pandai-pandai ubah lah. Memang tak boleh. Ada cara lain pula nak buat. Dia kalau dia sama sahaja. Sama sahaja. Okey. So akan jadi sini. So dia akan jadi sini 2. Nak masuk dalam 2. Dan 2 P2. Lepas tu lebih dia mesti ada 3. 3 P3. Kita darabkan. Dapat jawapan. Ini bolehlah add on kamu punya knowledge. Okey. So sekarang ni kita nak masuk berkaitan dengan apa pula? Dengan nombor pula. Nombor kita masuk Okay, kita ada 2, 4, 6, 7, 8, 9. Nampak ke tak? Dah besar dah cikgu tulis tu kan. Dah nampak lah, kita tahu lah kan. So sekarang ni kita nak isi, kita ada cuma 4 sahaja. Dia nak buat letter code kan. Code dia nak 4 dan dia bagi syarat belakang dia ni dia nak kita ambil even. Belakang ni dia nak even. Even nombor genap kan. So even dekat sini adalah 2, 4, 6, 8. Setuju ke tak? Setuju. 2, 4, 6, 8. So the even number. Okey. Yang ni sangat senang lah kan. Dia akan jadi berapa kamu akan buat? Kamu akan buat. Ini ada 4 pilihan. 4P1. Darab dengan. Ada berapa lagi? 1 dah masuk sini. Kita tutup lah ini. Tutup 1. So ada berapa lebih? Ada lebih, ada cuma. Ada nombor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So akan jadi 5P. Berapa tempat kosong ada? 1, 2, 3. Okay. Ingat yang kita jawab ni sebenarnya dia adalah without repetition. Macam mana pula kalau soalan tu nak trick kita, dia allow. Contoh sekarang without repetition, tengok tolong print screen apa beza dia. So sekarang ni contoh soalan tu dia allow repetition. Cikgu bagi tahu lah allow repetition betul. Dia membenarkan repetition, so bermaksud dekat sini ini memang dah betul. Sini akan jadi berapa? Berapa kat sini? Belah sini. Sini akan jadi betul sama juga macam tadi. 4P1. Okey, yang sebelah sini maksud dia macam mana? Dia allow repetition. So bermaksud dia allow repetition. So dia masih lagi. Sekarang ada berapa pilihan? Tadi kita tutup 1. Kita tulis berapa? Apa nanti 1, 2, 3, 4, 5 sahaja. 5 pilihan je untuk sini kan? Betul. So sekarang ni. Kalau allow repetition. Kita masih lagi ada ke 6 pilihan ini. Sebab dia allow repetition. So masih lagi ada 6. So macam mana cikgu terangkan tadi pada introduction. Kalau 6 maksud dia akan jadi macam ni. 6. Dia ada pilihan 6 juga. 6 pilihan. Kalau dia bukan repetition. Without repetition dia akan jadi sini kan. 5. Lepas jadi 4. Lepas jadi 3. So akan jadi 5P3 kan. Itu maksud dia. Kalau ni. Sebab 1 sudah masuk sini. 1 sudah masuk sini. Sebab tu dia jadi 5. So sekarang dia allow repetition. Bermaksud kita masih boleh menggunakan semua nombor tersebut. So bermaksud dia akan jadi macam ni. Faham. So dia akan jadi berapa? 6 power of 3. Kita darabkan dengan ni. Ni untuk knowledge tambahan lah. Kok ditanya allow repetition. Okay? Boleh? Boleh. Okay, kita masuk seterusnya. Padam ini dulu. Cing. Okay, kita tengok Yang tadi cuma condition dia ada di belakang saja kan? Belakang saja. Sekarang ni, okay, daripada nombor ni, cikgu bagi 2 dia punya condition atau condition lah. Condition yang pertama adalah dia mesti odd. Condition kedua dia kena greater than 8,000 contoh. So kat depan kena lebih dah daripada 8 ataupun lebih kan. So belakang kena odd number. Odd number ada mana kat sini? Ada 7, ada apa itu? 7 dengan 9. Betul Okay, kalau salah tolong betulkan, cikgu pun manusia biasa juga. So kalau greater than 8,000 bermaksud 8, alamak, bergerak pula kan. 8 dengan 9. Okey, kamu boleh nampak dekat sini. Tapi kena hati-hati, contohlah kalau kat sini 5 dengan 6. Nampak tak? Kalau 5 dengan 6 ni contoh yang tadi untuk soalan ni. Kalau 5, 6, nampak apa beza cikgu tulis? 5, 6, 7, 9. Tak ada yang bersilang langsung. Dia cara dia direct sahaja. Cara direct dia. Direct tulis. Ni jadi 2P1. Setuju? Sini akan jadi 2P1. Betul? So kat tengah-tengah ni, bila kita dah ambil 1 letak sini, ada berapa balance lagi nombor yang tinggal? 1, 2, 3, 4. So sini akan jadi 4P2. Yang ini, kalau dia tidak ada nombor yang sama. Tak ada nombor yang sama. Boleh, tetapi kita kena patah balik. Kalau ada nombor yang sama, kita tak boleh menggunakan cara ini. Cara dia macam mana cikgu? Okay, kita pergi balik pada soalan ni balik. Ini odd tadi 7 dengan 9. Sini greater tadi 8 dengan 9. Setuju 8 dengan 9. Nampak ni? Ada ni 9 dengan 9 ni. Okey, dia ada banyak cara, tapi cikgu nampak cara ni yang lebih mudah lah. Okey, first kali kita buat macam biasa. Kita buat macam biasa jadi 2P1. Darab dengan
Sini pun 2P1. Betul. Tengah-tengah tadi ada 4P2. Betul, setuju? Yang ini, lepas tu apa kita nak buat? Kita boleh tolak, ada berapa yang sama? Contoh 9 dengan 9 kan? Ada satu saja. Betul Ada satu saja, cikgu nak tolak. Tolak dengan berapa cikgu? Cikgu, mana yang sama kita biarkan. Ini kita padam. Kita bayangkan dia tak wujud lah. Cikgu padam lah. So, kita tolakkan dengan itu saja. Satu isi sini naik, isi satu, saya akan jadi 1P1. Darab dengan, sini lebih dia tengah-tengah dia. Kalau satu isi kat sini, satu isi dekat sini, ada lagi balance satu sini. So, 1P1. Kat ujung ni kan? Ni pun 1P1 juga. So, balance dia pun sama juga. 4P2. Yang ini cara yang cikgu nampak lebih, orang cakap apa, lebih mudah lah untuk student nampak. Sebenarnya ada banyak cara lain juga. Kalau cikgu pun pakai cara yang lain juga, tapi cikgu takut kamu tak faham. So sekarang ni apa yang cikgu selesaikan, semua contoh-contoh yang cikgu selesaikan ni semua menggunakan P. Tak ada factorial, dan kamu tak payah fikir factorial, tapi kamu kena tahulah factorial as a knowledge lah. Kamu boleh ceritakan nanti. Sebab bila kamu dah sampai higher level, kamu akan jumpa factorial, dan kamu kena tahulah factorial sebenarnya 5 factorial sebenarnya adalah 5P5 ataupun 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Okey, kita akan tengok contoh soalan sebenar pula supaya kita lebih hebat lah. Hebat macam mana ayat tadi? Hebat kan? HEBAT, kena hebat. Okey, kita akan tengok contoh. Satu soalan sotong. Takutnya kan soalan sotong. Macam cikgu cakap lah, habis soalan sotong ni tak payahlah takut sangat. Untuk ini permutation part 2, combination, hari tu cikgu dah buat part 1. Ini adalah satu contoh, cikgu tak boleh bagi banyak. Kamu kena banyak buat soalan lagi. Cikgu cuma boleh tolong apa yang boleh tolong. Okey, sekarang kita jawab soalan ya, anak-anakku yang disayangi. How many 4 digits even number greater than 6,000 can be formed with the digit 2, 4, 5, 8, 9? Okey, so kita buat dulu. Ini dia punya L lah. 2, 4, 5, 8, 9. Kita dah belajar tadi. Dia nak letak kod dia cuma ada 4 saja. 4 tempat kosong. Even number ni kan banyak. Tengok betul. Ada 2 syarat. Satu syarat pertama even number. Kita ambil 2, 4. Betul 2, 4, 2, 4, 8. Ada 3. 2, 4, 8. Lepas tu dia nak number greater than 6,000. So kita kena buat 6,000 kena 5 tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. So 8 dengan 9. Betul. Kita tengok ada tak dia punya, orang cakap apa, persamaan. Oh, ada lah cikgu. So ada tak apa. Kita buat macam biasa. Nanti kita tolak. Ada, kita tolak. So kita buat macam biasa dulu. Sini akan jadi 2P2. 2P1. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Ini apa? 3P1. Setuju? Tengah-tengah ni satu dah hilang. Ada tinggal 3 lagi pilihan. 3P2. Dah siap ke belum? Belum lagi siap. Sebab kita kena tolakkan. Tolakkan dengan apa? Kita padamkan lah. Yang tak sama. Yang tak sama tu bang. Yang sama nampak 8 je kan? 8 dengan 8. So 8 dengan 8. Ni kita boleh padamkan. Bayangkanlah. Kalau cikgu nak cikgu padamkan. So kita buat macam biasa. Kita tolak. Dengan ini 8 masuk dalam 1 dia akan jadi 1P1. Yang dekat hujung ni pula ada sama juga 1P1. Tengah-tengah dia satu dah ambil ada 3P2. Siap, kamu dah dapat jawapan dia. So hot kita dah jadi hot, panas, boleh makan. Goreng pisang panas. Okey, kita pergi soalan seterusnya tanpa membuang masa. Kita jawab dulu nombor 5 lah. Nombor 5 dengan 6 ni clone soalan SPM 2011 kan? 2011. Okey, ini ada plates PLATES. Find the number ways later, nampak arrange. So arrange confirm P, so jangan buat C. If the word begin with consonant. So dia ada cakap tak berapa tempat kosong dekat sini. So tak ada. So kita assume dia nak susun sajalah. Ada 6 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk soalan A. Kita assume dia adalah 6. Begin with the consonant. So consonant tulis sini. Dia nak kat depan kan. So P, L, T, S. So ada 4. Ada lagi tak? Itu saja. So kita jawapannya akan jadi macam itulah. 4P1. Darab dengan selebih dia. Kita dah ambil 1 letak sini. Kan. Dia hilang 1. So ada berapa lagi pilihan kita? 2, 4, 5 P. Ni ada 5. Ini jawapan kita. Boleh? Ini untuk A. Boleh A? Tolong screenshot dulu. Cikgu nak padam. Nah, ini cara A. Okey, buatlah sini. Okey, kita buat padam. Kita buat. Pergi B ya. A dah settle. B pula. Kita padamlah dulu. Tulis B. Nak memudahkan nampak. Begin with the letter P. End with the vowel. So, P letak ke depan wajib. Ada N pula dengan vowel. Vowel lah kat sini ada A. Nampak tak ada persilangan tak? So tak ada persilangan, kita buat macam biasa saja. P masuk isi jadi 1P1. Darab dengan cikgu hujung dulu, cikgu suka buat 2P1. Tengah-tengah dia lebih, ada 2 dah letak. 2 dah letak kat sini kan, 1 letak kat sini, 1 letak kat sini, maknanya hilang lah. Sebab dia nak, yang kita buat ni biasa dia without repetition. Dia tak repeat lah. So ini akan jadi 4 kan, 4P4. Okay, siap. Boleh tolong renung-renungkan beberapa saat supaya sebelum cikgu padam. Harap kamu boleh faham. Sebenarnya dia motor direct saja. Boleh? Boleh? Okay, kita pergi kepada C. Padam dulu. Wipe. Kan? So, okay. Dia masih lagi 5 tempat kosong sebab dia tak cakap apa-apa. 3, 4, 5. Habis sekarang ni dia kata vowel place together. Ingat tak tadi yang cikgu cakap? Dia duduk bersama-sama. So, kita tengok ni. Apa yang sama tadi? Ini A vowel kan? Vowel. So, kita letak A, E. Dia duduk satu rumah. Yang huruf lain yang tak tulis, kita memang duduk sorang-sorang. Rumah dia P, L.
Oh, L dah macam apa dah? L, T, S. Betul? Betul. So, ini kita buat tadi apa? 2P2 times ada berapa rumah yang kita boleh rotate-rotatekan, pusing-pusingkan. 1, 2, 3, 4. Ini. So, ada 5. 5P5. Dah. Dah ke cikgu? Ni ya, C. Dah siap. Tolong screenshot, tolong tekan kalkulator sendiri. Okay, kita dah settle dah yang atas. Soalan 5 sangat senang. Kacang hijau, kacang apa lagi ada, kacang tanah kan. Macam-macam kacang. So, jangan risaulah. Soalan dia sebenarnya similar lah dengan soalan ni. Sebab kita pernah tengok banyak soalan SPM sebenarnya dia tak susah sangat. Sedangkan pening-pening sangat. Ramai student cikgu stres kan. Jawab soalan-soalan daripada buku malam tak, buku-buku kerja. Dia tanya, memang tanyalah. Memang level-level degree punya soalan. So, tak apalah. Jangan kamu terlalu risau sangat. So, kita terus jawab soalan yang terakhir mungkin. 6. So, nombor 6, 7 women, 3 men are to be seated in the straight line. In how many ways can be done? Nampak Maknanya sekarang ni seated, sebenarnya dia nak susunan. Susunan sebenarnya dia adalah P sebenarnya, bukan C. Jangan terkeliru dekat situ. How many ways. So, ini dia tak bagi tahu kan. Tak ada keyword yang kita nak tengok tadi, ada ke keyword dia? Tak ada. So, nampak dah women sit together kan. Dekat combination tak cerita pun macam benda tu. Tapi dekat permutation ada kan, duduk sama-sama. So, bermaksud dekat sini ada 7 women dengan 3 men. Contoh bayangkanlah. Kamu kena buat macam ni tau. Men ni dia bukan, men nama dia mestilah bukannya 3-3 nama Abu, orang yang sama. Tak, maksud dia contoh Abu, Ali, Abu, Bobby dengan Chobi kan, contoh. So maknanya men kita buat 1, M2, M3. Maksud dia macam ni, men 1, orang yang lain. So woman ada woman 1, woman 2, woman 3, woman 4, woman 5, woman 6, woman 7. So dia ada berapa ni? 10 semua kan, 10 orang. Lepas tu dia kata the woman must sit together. So sama macam tadi lah. So kita senaraikan lah. Yang ni nak senang ni buat macam ni. Ni cikgu senaraikan belah kanan. So yang ni akan jadi 7P 7. Darab dengan yang ni duduk satu rumah kan, betul yang ini saja rumah yang baru. So ada berapa rumah? 1, 2, 3, 4. So jadi 4P4. So darab saja. Boleh? Kita dah siap dah. Nombor A. Boleh faham? Tengok-tengok sikit, belik-belik sikit, hadam-hadam sikit. Cikgu bagi masa 10 saat. 5 4 3 2 1. Okay, last sekali. The man must sit at the beginning and the end of the line. Beginning end, so maknanya 1 sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Dia kena duduk mana? Man so sini mesti M1, M2, M3, betul? Man kena duduk hujung dengan depan. Okey, boleh? So ini, bagi nampak sikit ini. Okey. Cikgu ada cakap tadi, kalau depan ni sama, sini sama, apa kita nak buat? Kita boleh senangkan diri kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ambil 2 ni, M1, M2, M3. Cikgu bawa dia ni pergi ke sini, ke belakang. Nak senangkan kita lagi. So kita boleh buat macam biasa. Man kena duduk sini, so jadi 3P2, betul? Setuju? Dah 2 duduk situ, masih ada lagi lebih berapa orang? 8 orang, so 8P. Duduk sama-sama kan? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, so 8. Siap. So inilah jawapan dia. Okey. Harap kamu apa yang disampaikan ni dapat membantu kamu. Ingat latihan yang lebih menyeluruh amat penting untuk kamu skor, untuk master topik ni betul-betul. Jangan risau, dia cuma ada kat paper 1. 4 markah sahaja. Jalan kerja jangan kita hiraukan sebab kita nak the final answer is supposed to be correct. Okey, cikgu teringat dengan satu lagu tu tentang ibu kan. Dia bunyi macam ni. Jangan biarkan ibumu menangis kerana kegagalan. Biarkan ibumu menangis kerana kejayaan. So sama-sama kita renung-renungkan muhasabah diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.